kita masuk topik air, hydration. Okay, so kita kena tahu badan kita lebih daripada separuh berat badan kita adalah air. Sebab apa? Satu sel otot pegang 3 molekul air. Sebab tu berat badan kita separuh adalah daripada air sebenarnya. Okay, so bila pergi orang yang suka timbang, kalau pergi tempat slimming center kan, mesti dia akan cakap, oh awak ni kembung air lah, berat air lah. Okay, so istilah tu sebenarnya tak boleh berlaku selagi buah pinggang you sihat, sebab badan kita akan jaga berapa air yang badan kita kena ada. Kalau badan air lebih je, mesti buah pinggang akan absorb terus suruh buang. You all akan pergi toilet untuk buang air kecil. Itu automatik, okay? So lagi banyak otot, lagi banyak air. Sebab macam saya kata tadi, satu molekul otot pegang 3 molekul air. Okay? So apa fungsi dia? Air sangat penting sebab dia dah membina sel kita. Dalam darah kita, dialah cecair yang menggerakkan sel darah merah kita. So dia mengangkut oksigen dan nutrien semualah. And of course kita punya bahan-bahan buangan juga. Dan air diperlukan untuk vitamin B kompleks dengan C tadi diserap masuk dalam badan kita. Okay. So apa penyebab badan kita hilang air? So dia ada beberapa faktor. Yang pertama jantina. So lelaki lebih senang hilang air berbanding perempuan. Sebab apa? Sebab lelaki lebih banyak otot berbanding perempuan. Bermakna you lagi banyak air. So bila you exercise, kita berpeluh tu bukan bermakna kita dah burn so much ke apa. Itu lagi cepat badan you cepat hasilkan peluh, sebenarnya badan you sangat bagus. Bagus maksudnya apa? Bila kita exercise, otot kita bergesel hasilkan haba. Boleh increase core temperature, suhu dalam badan. Badan kita pula very special, dia tak boleh exceed satu suhu yang sangat tinggi. So because of that, badan kita kena sweat to make sure badan kita berada dalam julat suhu yang normal. Sebab tu kita berpeluh supaya badan kita jadi sejuk. Supaya bila kita sejuk, organ-organ ni dapat berfungsi dengan optimum. Bila suhu terlampau tinggi, badan kita tak boleh berfungsi dan kita boleh collapse juga kan. Dah banyak kes kan sekarang ni orang boleh jatuh macam tu sahajalah apa semua because of tak cukup air. Intensity of course lah, bila you training very high intensity, you akan sweat more, so kena ganti air. Humidity, negara kita is very humid, maksudnya kita banyak molekul air di persekitaran, sebab tu kita rasa cuaca kita sejuk. So itu cabaran juga sebenarnya, sebab bila air di persekitaran dah penuh, kita hasilkan peluh tu tak dapat terbebas. Bila peluh yang dihasilkan dekat kulit kita terbebas ke udara, baru kita rasa sejuk sebenarnya. Sebab tu kalau kita pergi negara yang humidity rendah, Thailand lah paling dekat sebenarnya cuaca dia berangin, kalau kita perasan, kita tak nampak pun peluh tapi kita rasa sejuk. Sebab apa? Badan kita hasilkan peluh tapi peluh tu cepat je terbebas. So bila terbebas tu kita rasa sejuk lah, which is good. That's why orang overseas yang dari humidity rendah, dia datang negara kita kalau kompetisi kat tempat kita, dia orang datang awal selalunya untuk adaptation. Sebab bukan senang badan nak adapt. Sebab kita nak sejukkan badan. At the same time, molekul air dah penuh dah kat persekitaran, tapi kita kena bebaskan juga air dari badan kita tu, perpeluhan tu kan. Tapi kita very special sebab kita dah duduk kat sini, badan kita dah adapt dan dia tahulah cara macam mana nak buat. Okay, so jangka masa lagi lama, of course lah lagi banyaklah air yang hilang. Fitness level lah. The more fitness you are, lagi bagus badan you cepat berpeluh. So you boleh tengok lah, you boleh tengok diri sendiri. Masa you start training mula-mula susah sangat nak berpeluh. Tapi bila you dah sampai satu tahap yang you dah hati, dah ada fitness level yang bagus, exercise sikit je you dah start sweat. Sebab badan you dah adapt, cepat-cepat nak jaga core temperature, jangan exceed the limit supaya you boleh exercise dalam jangka masa yang panjang. Saiz tubuh so lagi orang yang kurus tinggi lagi senang hilang air berbanding orang berbadan bulat sebab saiz badan dia. Itu ada faktor. Okay. Kenapa air ni sangat penting? Sebab saintis dah buat kajian setiap kehilangan berat badan, setiap peratus kehilangan berat badan ni dia ada efek yang tak bagus untuk prestasi kita. Dan saintis telah bersetuju, dia membenarkan sepanjang semasa kita latihan kita boleh hilang berat badan maksimum 2% sahaja. Okay, sebab apa? Dia orang dah buat kajian kalau lebih daripada 2% performance kita akan drop. Itu dah dibuktikan. Cuma untuk strength athlete
strength athlete you boleh pergi sampai 3% sebab dia orang buat kajian 2% tu tak ada apa-apa effect, sampai 3% you boleh hilang dan you akan ada affected you punya performance. Cuma kita tak galakkan lah untuk atlet yang baru-baru sebab badan you tak adapt lagi. Okay, cuma saya nak share kat sini ada marathon runners very professional marathon runners, dia orang buat kajian, dia orang buat analisis, dia boleh tahan badan dia sampai 7% kehilangan berat badan. Sebab apa? Dia orang towards the end competition tu, running tu, dia orang nak ringankan badan dia kan sebab dia nak speed pada garisan penamat. So apa berlaku bila at the end habis tu dia orang timbang berat badan, sampai 7% dia boleh hilang berat badan. Tapi benda tu sangat bahayalah for those yang tak biasa sebab badan kita tak boleh nak cope dengan suhu yang sangat tinggi dalaman tu core temperature tu, so sangat bahaya. And then tanda-tanda dehidrasi ni kita kena tahu, maksudnya kita kena check lah apa signage yang menunjukkan kita kurangnya air dalam badan. Especially yang paling senang, urine berwarna gelap. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada atlet yang you jaga, cakap ke diorang jangan malu nak tengok urine sendiri. Sebab itu cara atlet pantau cukup air ke tak, sebab nampak benda ni kecil tapi dia memberi kesan sangat besar untuk performance. Okay, so sebenarnya bila kita rasa dahaga kita thirst tu, masa tu badan kita sangat kurang air dah sebab signal dalam brain kita nak bagi tahu kita dehydrate ni lambat. Kita dah sampai tahap kita dah rasa dahaga tu, maksudnya kita dah sangat kurang air. Sebab tu jadi atlet dia kena ada schedule, bukannya kita ikut rasa dahaga tu baru kita minum. Ini carta warna ni kita bagi kepada atlet dan coaches you boleh upload je dekat Google, cari je dekat Google sebab benda ni dah memang established dan kita memang boleh guna pakai. Kita comparekan warna urine kita dengan carta ni untuk menunjukkan kita tahap mana. Alright, kita punya target nombor 4 ke atas. 1 ke 3 tu sangat bagus lah. Urine kita perlu ada warna juga sebab itu menunjukkan badan kita ni proses tertentu lah. Dia tak boleh warna, you minum air mineral warna tu, urine you keluar pun warna tu juga. Itu pun bahaya Sebab apa? Sebab bermakna macam saya cakap tadi, air yang you minum tu tak diserap masuk dalam sel yang sepatutnya masuk simpan dalam sel tu. So dia masuk, dia lalu je selalu penghadaman kita, tak ada siapa-siapa nak serap, pergi kat ginjal terus buang. So at the end, you punya sel badan masih tak cukup air. Sebab tak ada bahan untuk serap. Right? So warna kuning cair macam chrysanthemum tu tak ada masalah. Okay, itu bagus. So bila nak check warna urine ni, the best is bangun tidur sebab kita nak tahu the day before tu kita cukup recovery ke tak. And then before kita start game pun kita kena check juga, kalau boleh 1 jam 2 jam sebelum check dulu. Supaya kalau kita tengok alamak urine aku dah nombor 6, maksudnya kita kurang air. So coaches boleh advise you kena minum sedikit-sedikit, tak boleh minum banyak-banyak sebab Allah tak tolong. Kan? So kena minum ulang-ulang supaya you prepare yourself before the competition, you dah pada tahap well hydrated untuk masuk competition. Sebab setengah sukan you tak ada break, you tak ada water break, so sangat bahaya kalau you dah start that competition dengan keadaan dehydrate. So bila kita exercise kita hilang lagi berat badan, so performance akan drop lah. Sebab tu saintis dah bersetuju, make sure you are well hydrated before you start the competition. Okay, so ini carta general untuk semua sukan macam mana patut minum, tapi you all kena sesuaikan dengan jenis sukan. Macam boxing, you compete Mr. Alamak, tadi saya sebut nama you. Apa nama you? Kartik. Kartik. Macam boxing, you punya bila you game satu round 3 minit kan? Ya, betul. 3 minit. Okay. So in between bila combat sport ni, kadang-kadang kita tengok dia bila dia break tu dia bukan minum pun, dia masuk lepas tu dia luah balik dia keluarkan balik that water. Okay, don't worry sebenarnya ada taktik juga. Sebab untuk combat sport ni dia tak nak carry, correct me if I'm wrong Mr. Kartik. Ini saintis lah yang cakap, saya cakap ni dari segi apa pembacaan saya. Dia tak nak carry extra weight because of kena minum air. Okay, sebab you tengah compete ni 3 round 3 minit, you tak nak tumbuk perut you bergocang-gocang air. So dia rinse the mouth. Okay, benda ni saintis dah buat kajian,
Bila kita rinse the mouth tu, dia ada kesan yang sama macam mana you minum juga sebenarnya. Brain kita akan bagi syarat, oh aku dapat air. Bila kita rinse the mouth. Okay, so dan saintis dah buat kajian juga. Air yang ada sugar, yang ada glukos, kalau you rinse pun dia akan bagi energi macam mana you minum juga. So ada setengah sukan dia tak nak carry the weight. Kan, dia tak nak minum sebab nanti dia terpaksa perut bergoncang, absorption. Yelah, macam combat sport, diorang break 30 second je. Okay, coach cakap tu pun tak tahu dia dengar ke tak, dengan nak buka gigi, nak minum air luah lagi lah apa kan. Mesti kata dia tahulah kan. So, but still, bila dalam training, you dah ajar atlet you routines tu, so dia dah tahu dah apa dia kena buat. Dia tak berfikir aku nak buat apa. So, within that 30 saat dengan 1 minit break tu, okay, apa yang dia kena buat. Tapi untuk sukan macam team sport, dia ada ample time untuk recovery. Macam hoki sekarang, very fast game. Tapi coach tengok je, atlet tu penat je, dia terus bawa keluar, boleh recovery, boleh minum, duduk sekejap, absorbkan dalam badan dan masuk balik perform dengan lebih baik. So depends jenis-jenis sukan. Bukan semua sukan sesuai dengan recommendation ni, tapi ini saintis keluarkan recommendation berdasarkan keperluan kita, badan kita hilang banyak mana, dan di advise every 15 minutes tu kena ada water break. So for you coaches, kalau you tengah train your athletes very high intensity, so make sure your athlete bawa botol air sendiri supaya you ada buat water break you sekejap sajalah. Okay, jangan tak break langsung. Tapi kalau katakan hari yang you buat more tactical, so you boleh delay sebenarnya. 20 minutes, 30 minutes baru ada water break. Sebab kalau you buat tactical, hari you buat technical, 15 minit banyak mana je baru you boleh ajar you punya atlet kan. You baru je nak ajar satu pergerakan, dah kena water break ke? So tak sesuai. Jadi hari yang low intensity, fokus more tactical and technical tu boleh delay sikit, tapi but still jangan sampai 1 jam baru you bagi water break. Tak boleh lah. 30 minutes tu bagi water break. Supaya badan you rehydrate balik. Lagipun kita cuaca panas Malaysia ni. So walaupun you berdiri biasa pun you akan sweat. Lagi-lagi atlet kan dia metabolisme dia dah warm up tu pun dia dah berpeluh-peluh banyak dah hilang air dah. Alright. So apa yang secara praktikalnya, bawa botol air ni you all kena pesan dekat semua orang. Dulu-dulu saya sendiri pun dulu main peringkat sekolah, peringkat negeri kan, kita selalu mengharapkan coaches sediakan air mengada kan. I'm sure all of you pun macam tu dulu. So I'm sure coaches, manager, you all rasa macam manager akulah yang kena sedia air and everything. So no more. Sekarang modern time ni, atlet pun dia dah jadi profesional. So atlet yang rasa diri profesional tu kena make sure dia tahu dalam bag dia apa benda yang dia kena ada. Macam mana dia bawa kasut dengan stokin dia. Stokin ni pun satu isu juga. Kalau you buat dengan budak-budak sekolah rendah, stokin tak bawa ya. So di samping dia bawa kasut sukan dia, baju sukan dia, botol air dia tak boleh tinggal. Dia mesti kena bawa juga. Supaya bila coach bagi water break, dah ada dah. Tak adalah nak perlu pergi kantin lah, nak cari water dispenser lah. So benda tu buang masa. Dah lah training waktu suntuk, pendek kan. Lagi nak kena ikut saranan, nak kena minum air sebab dengan cuaca panas. Bahaya sebab budak-budak lagi senang hilang air. Alright. So macam merebut segala peluang minum air ni, maksudnya bila you ada water break tu, you tengoklah you punya competition macam mana dan kena grab the chance untuk minum. And then the signage of dehydration, try to follow the jadual, and then macam mana kita nak tahu badan kita hilang banyak mana, kita kena timbang lah, maksudnya cuba cari sediakan penimbang sebelum latihan, timbang berat badan kita berapa. Throughout the training kita tahu kita minum, so habis je latihan kita tengok, kita timbang balik kita hilang banyak mana. So dari situ kita tengok berapa persen kita hilang. Kalau terlalu banyak, make sure next latihan tu kita kena pastikan kita lagi banyak water break dan kita minum water lebih lagi lah. Okay, alright. Sedikit pasal it's a general pemakanan sihat. Ini piramid yang you all biasa tengok. Okay, tapi untuk pengetahuan semua, 2020 dah bertukar dah food pyramid kita. Okay, inilah rupa food pyramid baru. Bentuknya masih segitiga, cuma aras bawah sekali dengan aras kedua tu telah dibertukar tempat.
Dulu nasi roti duduk kat bawah sekali, sekarang buah-buahan duduk kat bawah sekali. Ada reason kenapa saintis-saintis pergi buat kajian dekat rakyat Malaysia, kita ni sangat kurang makan buah dengan sayur. So sangat kurang fiber, sangat kurang vitamin, and because of that kita isu obesity tak solve. Walaupun bajet tiap-tiap tahun meningkat untuk obesity, diabetes, tapi problem tu tak pernah solve. Sebab apa? Kita banyak ambil these karbohidrat yang dari aras 2 ni. Sebab dulu food pyramidnya macam tu. Suruh makan banyak yang aras bawah kan. So because of that, they change. Okay. So kena ada buah-buahan setiap kali waktu makan kita. Dan dimasukkan air kosong. Dimasukkan requirement untuk minum air. Dulu dia cakap je. Okay. So 6 to 8 glasses ni adalah minimum. So for you all, for us yang terlibat dengan physical activity, 8 gelas ni minimum dan you akan dapat senang-senang sahajalah. Tapi bila you exercise, saya suruh tadi timbang berat badan, dari situ you boleh tahu berapa banyak air yang you perlukan. Okay. So dalam level tu kita akan belajar cari kiraan, if I'm not mistaken. Saya tak ada kiraan dekat sini. Alright. So and then level ketiga protein, yang atas sekali tu semua lemak, minyak, yang garam-garam, perisa-perisa semua tu lah. Okay, kena kurangkan. Untuk pengetahuan semua, makanan proses semua dia ada tinggi garam. So hati-hati dengan makanan proses. Kalau you ambil cendawan ke even lychee ya, lychee tu kita rasa manis, dia ada air gula tapi dia ada garam juga dalam tu. So hati-hati for those yang nak jaga gula dengan garam, proses food memang kena ada tinggi garam dan gula. Sebab itu dalam prinsip pembuatan makanan dia memang diperlukan dua bahan ni untuk preserve, untuk bagi benda ni tahan lama. Itu dia punya prinsip dia. Okay, so macam mana nak capai pemakanan sihat, balance variety, saya rasa semua orang pun dah tahu. And then kita sikit pasal pemakanan sebelum, semasa, selepas. Kita tahu kita kenapa nak makan sebelum exercise, supaya kita cukup simpanan tenaga, kita cukup bahan untuk kita nak sumber tenaga kita supaya kita pergi exercise tadi. Of course nak elakkan lapar juga. Kalau you jaga atlet muda ni, kalau tak katakan dia balik sekolah terus datang latihan dekat you sekarang dengan tuition lah, apa tak makan, you tengoklah macam-macam alasan dia tak boleh nak buat sebab dia lapar. So make sure pesan kat dia bawa makanan sendiri, bawa snack sendiri, so that dia ada bahan substance untuk digunakan sebagai tenaga semasa latihan tersebut. Okay, and semasa of course kita nak make sure kalau exercise kita waktu yang sangat panjang, lebih pada 1 jam, glycogen dah habis digunakan, so kita nak make sure ada glukos yang disupply untuk teruskan latihan. Tapi kalau latihan you intensity rendah 1 jam sahaja, plain water is good, is more than enough. Okay, tapi kalau you latih more than 60 minit, more than 90 minutes, then you kena ada sugar supaya you boleh bekalkan tenaga yang cukup untuk sesi latihan tersebut. Alright, and then after exercise of course lah, the most important thing recovery. Dari awal tadi saya sebut je kan, recovery. Nak ganti balik glycogen kita, nak baiki balik otot kita, nak ganti balik air yang hilang. Itu objektif untuk recovery. Okay. Ini sedikit contoh-contoh makanan sebelum latihan. Level tu kita akan cerita dengan lebih detail lah. Okay, so 3 to 4 hours before tu you boleh makan complete meal sebab badan kita sempat hadam. 1 ke 2 jam tu makanan tu akan jadi lebih mudah, jenis yang kita senang nak bawa, sebab usually 1 ke 2 jam sebelum competition ni kita dah ada di tempat pertandingan dan some of the sports dia dah start warm up pun. Alright, so ikut kesesuaian lah, tak semestinya you makan. Kalau you 3 ke 4 jam sebelum tu you dah makan sangat bagus, 1 ke 2 jam tu you tak makan snack pun tak ada isu. You just have to make sure you kena ada fluid, air kena ada lah, sebab you warm up pun you sweat juga. Okay. Dan tips dia sebelum pertandingan, hari pertandingan, kalau boleh elakkan makanan daging merah. Kenapa? Daging merah ni dia lambat hadam. Okay, choose more daging putih lah, chicken, fish, egg, dia lagi mudah dihadamkan. Alright. Okay, so ini kalau ikut baju-baju tu kenapa tak ambil? Semasa latihan tu kita perlu ambil 30 ke 60 gram karbohidrat untuk setiap jam.
Sebab slide ni per jam kan, nanti orang kata jam ke jam. So disarankan 30 ke 60 gram karbohidrat untuk setiap 1 jam. So macam mana nak capai? So inilah contoh-contoh makanan dia. Alright, so jangan rasa kalau you tak ada sports supplement, tak ada energy bar, you tak boleh exercise, tak. Buah kurma dah jadi boleh, resin pun boleh, even fruit juice pun boleh, tak ada isu. Pisang pun, pisang ni kalau medium size ni, dia panjang dia macam kita punya sudu makan size dia. Sebab kadang kalau pisang berangan setengah tu besar kan, sangat besar. So segitu dah jadi dua size dah. Right? And then I think there's ada lagi sikit. Post competition, of course, untuk recovery. Okay, ini memang saya punya interest dan memang bidang saya lah. Saya sangat nak cari macam mana nak cepatkan recovery, sebab bila jadi competitive athlete, nak lagi yang budak sekolah kan, kadang-kadang pagi dia kena training macam budak Bukit Jalil, budak sekolah sukan. Pagi training, pergi sekolah, lepas tu balik petang training lagi. Macam mana nak bantu dia to make sure dia recover cepat supaya dia bertenaga juga datang petang. Ini kadang-kadang datang petang, Allah, hai kesiannya, nak coach nak push pun kesian kan, sebab tapi you ada objektif you punya training, so nak tak nak itu pasal push. Kadang-kadang kalau budak datang tanpa makan, bahaya dia boleh injured lah, sebab kita push body kita over the limit. Dan badan kita bila jadi injuries tu sebenarnya dia survival phase, dia nak jaga badan jangan pergi over the apa yang dia mampu buat kan. Sebab because of that dia masa pull lah apa semua, so dia nak suruh kita stop. Jadi kita tak nak benda tu lah. So because of injury so nanti atlet tak boleh nak follow apa yang kita dah plan. Okay, so berapa gram apa semua tu detail dia level 2. So I promote lah, semua orang kena nanti teruskan level 2 insyaAllah. Tapi sekarang dengan pandemik pergerakan ni terhad, so memang that's why kita buat banyak level 1 sajalah. Okay, so ini untuk recovery diberi saranan. The best is within 30 minutes to 60 minutes the first hours yang kita habis training. Maksudnya kalau you training petang 5 sampai 7 petang, 7 ke pukul 8 tu lah waktu yang paling optimum untuk you kena recovery. Tapi usually 7 ke 8 tu lah time kita nak travel balik, jam. Kalau atlet duduk kat asrama, time tu lah nak mandi, nak tukar baju. So ini kita kehilangan waktu yang berharga, our golden time untuk recovery. So that's why sekarang ni saintis dah come up dah kepentingan ambil snack, ambil recovery drinks. So maknanya immediately habis je you punya training, terus ambil you punya recovery drinks dulu, makan dulu snack, and then you nak pergi mandi ke apa, tak apa, sebab later on you akan makan complete meal. But at least you bagi pada badan you sedikit nutrient untuk dia cover balik, untuk dia ganti balik glycogen yang hilang, untuk dia ganti balik protein yang digunakan masa senaman tadi. Okay, that's why sangat penting. So kalau you all tuan-tuan dan puan-puan kat sana coaches, sekarang ni kalau national coach pun dah faham dah. Dulu masa mula saya kerja, kita tahu coach-coach lama kan, dia tak suka lah. Dia tengah bercakap, bila habis training kan coach akan revise, akan buat summary kan trainingannya apa. Kalau coach dulu, maafkan saya ya, untuk saya kalau saya salah. Pengalaman saya bila saya attach dengan tim kan, coach dulu dia nak kalau dia bercakap mestilah semua orang akan dengar dia cakap apa kan. So dia tak bagilah you nak makan minum depan dia. Tapi bila kita dah ajar dia kepentingan recovery ni, okay dia allow. Maksudnya the moment yang you buat review tu lah yang golden time sebenarnya, sebab itulah the first 30 minutes selepas latihan. So benarkan atlet minum, ambil snack masa tu. Tapi atlet pula jangan ambil kesempatan masa tu nak makan apa ni, laksa lah, tak boleh lah macam tu kan, mi goreng lah, tak. So sediakan snack, maksudnya buah-buahan kering tadi, jelly, sports drink, so even you punya fruits kan, cut fruits, apple ke apa, so sambil dengar coach buat summary of the day, so you dapat kebaikan untuk recovery. And then that's why scientist come up juga dengan recommendation guna susu tadi macam saya dah explain. So kalau setiap seorang bawa susu kotak dia sendiri masing-masing tu bancur dalam botol dia, so right after bila coach panggil je, okay sit here, kita nak cerita apa yang kita dah buat hari ni, dia boleh dapat recovery drinks dia. Okay, so by the time habis je coach cakap, dia pun dah complete, boleh salin baju, mandi ke apa, and then dia terus balik, so boleh ambil complete meal untuk completekan dia punya recovery requirement. Itu tips dia lah. And then air,
1 kilo berat badan hilang kena ganti 1.5. Dulu kita kata 1 kg 1 liter. Saintis buat kajian balik, kalau 1 liter sahaja yang kita ganti, sebab bila kita minum badan mesti akan keluar urin juga. Dan kita bercakap, kita masih berpeluh. So tak dapat nak meet keperluan air yang kita hilang. That's why dia buat kajian rupanya kena lebihkan 500 ml lagi untuk kita cover kehilangan berat badan tadi. Okay, so ini just general guideline makan macam mana cara nak makan bila nak competition. Okay, just go through nantilah. 07, kenal pasti makanan yang sesuai dengan tubuh badan. Kena check sebab tak semua makanan sesuai dengan semua orang. Contoh paling simple macam pisang tadi lah. Pisang berangan, pisang emas. Ada orang makan pisang emas, makan-makan je dia nak pergi toilet. So kena hati-hati. Walaupun macam saya kata raisin, dates boleh jadi recovery. Ada orang makan benda ni perut dia tak selesa. Okay, fruit juice, so sandwich, so benda-benda tu kena kenal pasti. Sebab tu coaches, kalau you tuan-tuan kat sini jadi coach atau manager, kena explain kepada you punya atlet, dia kena tahu apa makanan yang sesuai dekat badan dia. Sebab tu you tak perlu sediakan untuk semua orang pun. Masing-masing kena sedia untuk diri sendiri. Sebab ada orang boleh makan biskut lemon, ada orang kena makan biskut plain. Sebab reaction badan kita berbeza-beza walaupun teori cakap benda tu boleh. Tapi belum tentu badan kita terima dengan baik. So coaches, you bila buat simulation game, kalau boleh selitkan juga simulation nutrition punya plan. Maksudnya kalau you combat sport, bila you nak competition 3 minit you lawan, you break, apa benda you nak makan masa break tu? Kena praktis dah. Kalau nak ambil gel, boleh ke ambil gel? Kalau nak minum sports drink, boleh ke tekak dia minum sports drink, ataupun kena minum plain water saja. Sebab semua orang bila tekak kering kan, bila minum sports drink lagi sakit sebab dia ada perisa tu. So kena try semasa simulation game. Team sport, bila buat simulation game, bila break 10 minutes tu coach nak bercakap dia nak buat apa, so apa makanan dia kena ada. Dia nak makan buah ke, dia nak makan sandwich ke, dia nak makan bun ke, dia kena try dulu semasa training. So benda tu terus apply masa competition. Jangan tak pernah buat bila competition baru buat. Ini yang sangat bahaya sebab perut kita belum tentu boleh terima dengan keadaan stres, pressure semasa competition tu. So macam-macam benda yang ada kaitan lah. So kena tengok. Okay, so basically